Apa kabar murid sekalian? Kita berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Pada hari ini cikgu akan juga meneruskan mengajar murid sekalian Bahasa Melayu tahun 3 menggunakan buku teks yaitu muka surat. Pada hari ini kita akan tengok muka surat 72 hingga 76. Dengan itu, terlebih dahulu, cikgu minta murid sekalian untuk mengeluarkan buku teks anda dan buka ke muka surat 72. Jadi inilah muka surat 72. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama untuk membaca petikan ini. Membimbing rakan. Hanif dan kawan-kawannya bekerjasama untuk berjaya dalam pelajaran. Mereka ingin pandai dalam semua mata pelajaran. Pada setiap petang Selasa, Min Jun dan kawan-kawannya mengulang kaji pelajaran matematik. Kawan-kawan Min Jun suka mengulang kaji di rumah Min Jun kerana dia otak cair. Jadi, Min Jun akan membantu kawan-kawannya. Hanif dan kawan-kawannya bersepakat untuk belajar bahasa English di rumah Ravin pada hari Sabtu. Mereka belajar di rumah Ravin kerana Ravin mempunyai perpustakaan mini. Mereka dapat membuat rujukan dengan mudah. Mereka berganding bahu untuk mencapai kejayaan. Akhirnya, keputusan mereka juga cemerlang. Baiklah, seperti yang murid sekalian boleh nampak di sini, perkataan yang berwarna hijau ini merupakan idea utama. Manakala perkataan yang berwarna ungu ini adalah idea sampingan. Adakah murid sekalian tahu apakah itu idea utama dan idea sampingan? Marilah kita tengok perenggan pertama. Perenggan pertama untuk ayat pertama memberitahu kita bahawa Hanif dan kawannya mereka bekerjasama untuk berjaya dalam pelajaran. Baiklah, ayat kedua memberitahu kita bahawa apa tujuan mereka dan apakah sebab mereka bekerjasama untuk berjaya. Sebab mereka ingin pandai dalam semua pelajaran. Begitulah, idea utama merupakan perkara yang dibincangkan, perkara yang penting dan perkara utama yang dibincangkan. Manakala idea sampingan ini merupakan idea yang digunakan untuk menambah informasi atau maklumat yang tambahan kepada idea utama. Begitu juga kita tengok perenggan kedua. Kenapa Min Jun dan kawan-kawannya mengulang kaji pelajaran matematik? Kenapa kawan perlu mengulang kaji matematik dengan Min Jun? Sebab Min Jun otak cair. Apa maksud otak cair? Otak cair bermaksud bijak. Jadi maksudnya Min Jun memang pandai dalam matematik. Itu sebabnya kenapa kawan-kawan cari Min Jun untuk mengulang kaji pelajaran matematik. Dan ini idea sampingan iaitu tambahan yang menerangkan kenapa mereka mengulang kaji matematik bersama-sama. Oh, rupanya sebab utama adalah sebab Min Jun otak cair. Baiklah, kita tengok perenggan ketiga.
Adakah murid sekalian boleh mengenal pasti idea utama yang terdapat dalam perenggan ketiga? Dalam perenggan ketiga, mereka bersepakat untuk belajar bahasa Inggeris. Di mana? Di rumah Ravin. Apa sebab mereka belajar di rumah Ravin? Sebab, nah ini ialah idea utama. Idea utama kita tahu bahawa Hanif dan kawan dia belajar English di rumah Ravin. Apa sebab mereka belajar di rumah Ravin? Kenapa bukan di rumah Minjun, di rumah Hanif? Kenapa mesti di rumah Ravin? Rupa-rupanya rumah Ravin mempunyai perpustakaan mini. Jadi perpustakaan mini ini merupakan idea sampingan. Idea sampingan. Okey. Jadi di sini cikgu akan bagi kamu tengok. Okey. Jadi bekerjasama untuk berjaya ialah idea utama. Dan apa sebab mereka bekerjasama untuk berjaya? Sebab mereka ingin pandai. Untuk kedua, mereka mengulang kaji pelajaran matematik dengan Min Jun. Kenapa belajar matematik dengan Min Jun? Sebab Min Jun ialah seorang yang otak cair. Baiklah, cikgu tambah lagi satu. Murid sekalian masih ingat apa yang ketiga itu? Yang ketiga itu ialah belajar bahasa English di mana? Di rumah Ravin. Okey. Jadi, murid sekalian, kenapa perlu belajar bahasa English di rumah Ravin? Sebab rumah Ravin mempunyai apa? Mempunyai mini, mempunyai perpustakaan mini. Rumah Ravin mempunyai perpustakaan mini. Okey. Jadi perpustakaan mini ini merupakan idea sampingan kepada idea utama iaitu belajar bahasa Inggeris di rumah Ravin. Baiklah. Jadi cikgu perlukan murid sekalian tidak perlu salin ini. Murid hanya perlu salin ini yang berwarna hijau dengan warna ungu ini ke dalam buku latihan kamu. Okey. Baiklah, kita tengok muka surat seterusnya iaitu muka surat 74. Untuk ini, jika murid sekalian perlukan masa untuk salin, kamu boleh menghentikan video ini seketika dan lepas salin anda boleh sambunglah ke muka surat 74. Baiklah, kita tengok muka surat 74. Baiklah, di sini cikgu akan baca sajalah. Okey, walaupun di sini dia mencadangkan menggunakan lagu Tiga Kupang ini. Okey. Jadi tajuk kita yang akan kita tengok pada hari ini tema itu ialah bersatu hati. Adakah murid sekalian tahu apa itu bersatu hati? Bersatu hati maksud dia kita saling bantu. Saling membantu bila nampak ada kawan kah, ada jiran kah, ahli keluarga kah yang berada dalam kesusahan. Okey, jadi di sini Anding dan Baruni akan mengadakan persembahan bersempena dengan Hari Muhibah di taman mereka. Dia dan Baruni mengubah suai lagu tiga kupang. Jadi di sini ada yang perlu kita isi tempat kosong lah. Jadi di sini dia ada beri pilihan taman, hospital, sakit dan bangsa. Tahu apa itu bangsa? Bangsa itu seperti kaum. Tetapi kalau kita di Malaysia, walaupun kita berlainan kaum, tetapi kita adalah satu bangsa. Bangsa apa itu? Yaitu bangsa Malaysia. Sebab kita dilahirkan di Malaysia
negara kita Malaysia dan kita ialah orang Malaysia. Kita patut bangga kita sebagai orang Malaysia. Jadi di sini semua ada kawan. Maksudnya kita semua orang ada kawan kan? Cikgu ada kawan, termasuk kamu pun ada kawan kan? Kawan baik hati. Tidak suka lawan. Tidak suka lawan maksudnya tidak suka bergaduh lah. Semua satu hati. Maksudnya semua orang saling membantu, saling menghormati. Begitu. Jika jiran kita apa? Jangan lihat saja. Maksudnya kalau jiran kita apa yang berlaku? Kalau jika jiran kita sakit, jangan lihat saja. Maksudnya jangan kita lihat dan tidak bantu. Tapi kita perlu bantu jiran kita. Macam mana kita bantu jiran kita? Hantar ke mana? Kita perlu kalau sakit perlu ke mana? Ke hospital. Hantar jiran kita ke hospital. Okey. Jadi murid sekalian, cikgu perlu murid sekalian untuk salin sajak ini. Okey. Yang di atas ini tidak perlu salin, hanya perlu salin sajak ini sahaja. Jadi kalau murid perlukan masa untuk salin sajak ini, anda boleh menghentikan video ini seketikalah dan sambung kemudian ya. Baiklah, kita tengok yang seterusnya. Jadi di sini ada menyatakan usah fikir bangsa, janganlah berkira. Apa maksud itu? Usah fikir bangsa. Maksudnya jangan kita terlalu berkira, mengambil kira tentang bangsa kita. Maksudnya jangan kita kisah yang kamu ni kaum Cina, kamu ni kaum Melayu, kaum India, kaum Iban, kaum Murut, kaum Dusun dan sebagainya. Lepas tu kalau kamu ni kaum India, saya tidak mau kawan dengan kamu. Begitu. Jangan begitu. Jadi usah fikir bangsa, janganlah berkira. Maksudnya tidak kira siapa bangsa kita. Kita semua mesti satu hati, mesti semua saling berkawan. Jadi kulit juga rupa. Maksudnya kulit kita memang setiap orang ada berlainan. Maksudnya ada orang yang lebih gelap, ada orang yang kulit dia hitam manis, ada orang juga kulit dia lebih putih dan sebagainya. Tapi kita semua adalah sama. Jadi kita satu apa? Kita adalah satu bangsa. Hey, maksudnya kita bangsa apa yang cikgu cakap tadi? Kita ialah bangsa Malaysia. Tidak kira kamu ialah kaum Melayu kah, Cina kah, India kah, dan lain-lain. Jadi kita di sini ada lagi pasti hidup aman kalau suka bakti. Apa maksud bakti? Bakti maksudnya kita berjasa, kita membantu orang lain. Maksudnya bakti lah. Jadi kita hidup akan aman. Maksudnya sebab kita saling bantu kan. Jadi tinggal satu apa? Satu taman. Bukan kita tinggal di taman yang taman bunga itu. Taman ini maksudnya kita tinggal di satu tempat. Kalau macam kita nih, kita tinggal di mana? Kita tinggal di negara Malaysia. Jadi negara ini adalah seperti satu taman. Ataupun kalau kita tinggal di perumahan yang sama. Maksudnya kita ada taman edisi kah, taman indah kah, taman permai kah, dan sebagainya. Jadi kalau kita tinggal di satu taman yang sama, kita mesti berbakti. Kita mesti saling membantu. Mesti ikhlas hati. Apa maksud ikhlas hati? Maksudnya bila kita bantu orang, kita mesti bantu dengan kita rasa ingin bantu. Jangan kita bantu sebab dipaksa. Kalau dipaksa itu tidak ikhlas hatilah. Begitu. Kalau kamu ikhlas hati, maksudnya kamu bantu sebab kamu ingin bantu. Itu maksudnya ikhlas. Okey? Jadi ini pun murid sekalian juga sambung salin. Okey? Jadi kalau kamu perlukan masa untuk salin, kamu boleh menghentikan video ini seketika dan bila sudah habis, anda boleh sambung kemudian ya. Baiklah, kita tengok muka surat 75. Jadi pada kelas yang sebelum ini kita sudah belajar tentang imbuhan, kata terbitan ataupun kata berimbuhan awalan, betul tak? Jadi hari ini kita akan belajar akhiran. Apa maksud akhiran? Akhiran ialah
imbuhan yang berada di belakang kata dasar. Oke, di belakang kata dasar. Oke, jadi di sini kita ada Hanif. Apa Hanif cakap? Selamat pagi kawan-kawan, marilah kita ceriakan Dewan Perpaduan. Oke, jadi apa Min Jun cakap? Baiklah Hanif, semua alatan telah kami bawa. Siapakah yang akan mengagihkan tugas? Apa maksud mengagihkan tugas? Maksudnya bagi-bagi tugas lah. Siapa yang menyapu, siapa yang lap tingkap, siapa yang buang sampah, dan sebagainya. Jadi Ravin cakap, orang yang kita kagumi ialah Hanif. Dia ada bakat dalam seni lukis. Jadi kita dengar apa? Kita perlu dengar apa? Jadi di sini dengar ialah kata kerja kan. Selepas kata kerja perlu kata nama. Sebab selalu objek itu ialah kata nama. Jadi arahkan. Kan ini ialah kata nama atau kata kerja. Ini ialah kata kerja. Imbuhan kan ini ialah kata kerja. Kalau kita arahan, imbuhan an ini ialah kata nama. Jadi jawapan kita ialah arahan. Jadi kita dengar arahan daripada nya. Nya ini ialah Hanif. Apa maksud arahkan? Arahkan maksud dia kamu bagi arahan lah. Kalau arahan ini ialah sesuatu yang perlu kita ikut. Sesuatu yang perlu kita ikut ialah arahan. Okey? Baiklah kita tengok apa yang Hanif cakap. Baiklah Ravin, catat tugasan yang akan saya apa? Jadi lepas saya ialah kata nama. Lepas kata nama perlu kata kerja. Kata kerja. Jadi agehi atau agihkan. Jadi jawapan kita ialah agihkan. Tiada agehi. Dalam bahasa Melayu tiada agehi. Cuma ada agihkan. Okey, jadi boleh nampak imbuhan kan ini maksudnya ini ialah kata kerja. Okey, kata kerja. Okey, jadi murid sekalian, jika anda perlukan masa untuk salin, anda boleh menghentikan video ini seketika dan salin ke dalam buku latihan kamu ya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Selepas tugasan diagihkan oleh Hanif, mereka mula bekerja. Yeni. Apa Yeni cakap? Saya apa? Dapatan atau dapati? Jadi ini ialah kata nama. Lepas kata nama ialah kata apa? Kalau ini tambah imbuhan an ini ialah kata nama. Kalau tambah imbuhan i ini ialah kata kerja. Jadi lepas kata nama boleh kata nama kah atau kata kerja. Jadi jawapannya ialah dapat dia. Cikgu tukar jawapan sekejap. Cikgu salah type. Jadi jawapannya ialah dapati. Apa maksud dapati? Dapati maksudnya kamu perasan. Kamu macam kalau kamu dapati kamu dapati buku kamu hilang. Maksud dia kamu nampak kenapa saya macam kurang buku. Maksudnya kamu dapatilah, kamu perasan, kamu rasa kenapa buku saya pergi mana sudah hilang. Okey, jadi yang ini saya dapati cat pada dinding dewan ini telah luntur. Apa maksud luntur? Maksudnya warna itu tidak cantik sudah, jadi semakin pudar. Begitu dengan baju kita. Kalau baju kita selalu cuci, akhirnya warna pun tidak secantik yang mula-mula kita belikan, jadi luntur. Okey, jadi dia cakap dia perasan, dia nampak cat pada dinding ini telah luntur. Jadi dia cadang. Mari kita lukis mural pada dinding itu dengan cat yang terang. Jadi mereka lukis mural. Mereka melukislah dinding itu. Jadi menjelang tengah hari, dewan itu menjadi ceria. Ceria maksudnya jadi cantik. Okey? Jadi murid sekalian, anda kalau memerlukan masa untuk salin jawapan ini, anda boleh menghentikan video ini seketika dan bila sudah habis salin, anda boleh sambung kemudiannya.
Dan seterusnya kita tengok muka surat 76 yang juga merupakan muka surat terakhir yang kita akan belajar pada hari ini. Mula-mula kita tengok, kita akan belajar apa itu kata majmuk. Kata majmuk merupakan kata yang dihasilkan menggunakan dua perkataan. Nah, misalnya kalau kita tengok Hanif mendengar jam loceng berdering. Hanif bersiap dan memakai pakaian sukan di bilik tidurnya. Jadi jam loceng ialah kata majmuk. Sebab dia perlu dua perkataan ini. Kalau kita cuma cakap jam, boleh jadi banyak jenis jam. Ada jam loceng, jam dinding, jam tangan, jam apa. Kalau jam loceng hanya jam jenis ini sahaja. Jadi ini ialah kata majmuk. Pakaian sukan, kita boleh ada banyak jenis pakaian. Boleh pakaian formal, pakaian sukan, pakaian renang, dan sebagainya. Jadi kalau pakaian sukan, maksud dia pakaian yang hanya digunakan untuk bersukan. Lepas tu kita ada bilik tidur. Ada banyak jenis bilik kan. Kalau di sekolah sahaja pun ada banyak jenis bilik. Bilik guru, bilik sains, bilik komputer, bilik seni, banyak jenis bilik. Jadi ini ialah bilik apa? Bilik tidur. Okey, jadi ini semua ialah kata majemuk. Untuk gambar kedua, Hanif meminjam telefon bimbit ayahnya. Dia menelefon Minjun di meja makan. Jadi telefon bimbit ialah ini. Telefon yang selalu setiap orang pun ada kan sekarang. Terutama sekarang kita belajar di rumah. Kalau kita tiada telefon bimbit sendiri pun, kita pinjam telefon bimbit ibu bapa kan. Okey, lepas tu kita ada meja makan. Ada banyak jenis meja. Kalau di sekolah, kamu ada meja tulis. Maksudnya kamu guna meja itu untuk menulis, membuat kerja. Lepas tu kita ada meja makan. Ada meja apa lagi? Ada banyak jenis meja. Okey. Baiklah, kita tengok dua gambar di bawah ini. Okey, pada hari ini, kita cuma akan berbincang kata majmuk ini. Nanti kelas seterusnya, cikgu akan mengajar murid sekalian untuk menggunakan kata-kata majmuk yang diberikan ini untuk membina ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Okey? Jadi hari ini kita cuma berbincang saja maksudlah. Okay, kita ada ruang lega. Apa maksud ruang lega? Ruang lega maksud dia satu ruang yang besar lah. Kalau kita nampak dalam gambar ini, kawasan yang luas ini ialah ruang lega. Lepas tu kita ada cermin mata. Cermin mata. Siapa di sini yang pakai cermin mata? Okey, jadi kita boleh nampak lah. Ini siapa? Minjun kah? Coba kita tengok. Ya, kelihatan macam Minjun kan? Okay, Minjun ada pakai cermin mata. Lepas tu kita ada badminton. Badminton maksudnya Minjun dengan kawan dia. Kedua-dua mereka ada ini galas badminton lah. Okay. Lepas tu kita tengok gambar keempat ini, lantai simen. Maksud dia lantai ini diperbuat daripada simen. Kita ada banyak jenis lantai. Ada lantai kayu, lantai tanah, dan sebagainya. Lantai batu. Jadi ini lantai dibuat daripada lantai simen. Lepas tu kita ada pembesar suara. Apa maksud pembesar suara? Pembesar suara maksud dia speaker. Kalau dalam gambar ini di mana pembesar suara itu? Di sini ya, ada pembesar suara. Lepas tu kita ada bulu tangkis. Apa maksud bulu tangkis? Bulu tangkis itu ialah shuttlecock yang semasa kita main badminton kita akan saling memukul itu bulu tangkis kan. Kamu pukul ke pihak lawan pukul kepada kamu. Saling membalaslah. Sehingga tengok siapa yang tidak dapat menyambut bulu tangkis ini akan dipotong satu maka dan yang lawan itu akan mendapat tambahan satu
Makkah, dan sebagainya lah. Oke? Jadi untuk ini murid sekalian tidak perlu salina, kita cuma membincang saja pada hari ini dan cikgu akan teruskan dengan muka surat inilah pada kelas yang seterusnya. Oke? Jadi sampai di sini saja kelas cikgu pada hari ini. Cikgu berharap murid pada hari ini, murid sekalian pada hari ini boleh mengenal pasti apa itu ialah idea utama dengan idea sampingan. Lepas tu mengenali juga apa itu imbuhan akhiran, akhiran an, kan dengan i. Okey, apa perbezaan mereka. Kalau imbuhan an itu ya selalunya digunakan akan kata dasar itu akan menjadi kata nama. Manakala untuk imbuhan kan dengan i, kata dasar itu akan menjadi kata kerja. Jadi pada minggu depan cikgu pada kelas seterusnya cikgu akan mengulang kaji sekali lagi dengan murid sekalian tentang imbuhan, apitan, awalan dengan akhiran. Okey, supaya murid sekalian boleh ingatlah. Dan kita akan berbincang lagi kata majmuk ini ya. Okey, jadi sampai di sini saja kelas cikgu pada hari ini sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye bye.